Sejumlah negara termasuk dalam senarai 10 negara termiskin di dunia. Menurut versi IMF, kebanyakan negara termiskin di dunia berada di Afrika. Bukan sahaja IMF, organisasi lain seperti Bank Dunia juga mengeluarkan data yang sama. Jadi, apakah 10 negara termiskin di dunia pada tahun 2023? Tempat ke-10, Eritrea. Negara yang dikelilingi oleh Laut Merah ini hanya mencatatkan KDNK per kapita sebanyak 699,443 USD. Eritrea memiliki daratan seluas 45,406 mil persegi yang menampung populasi sekitar 5 juta orang. Pada tahun 2004, 50% penduduknya berada di bawah garisan kemiskinan. Sektor penyokong ekonomi di negara ini didominasi oleh pertanian. Tempat ke-9, Mozambik. Republik Mozambik dinobatkan sebagai satu dari 10 negara termiskin di dunia 2023. Nilai PDB per kapitanya sebesar 578,905 USD. Negara yang mempunyai mata wang medical ini terus mengalami masalah yang rumit. Salah satunya ialah ketidaksampaian akses kepada pendidikan yang memberi kesan kepada jumlah pengangguran yang tinggi. Tempat ke-8, Nigeria. Negara ini mempunyai KDNK per kapita sebanyak 573,571 USD, sedangkan tanah Republik Niger dikurniakan sumber perlombongan dalam bentuk emas dan uranium. Malangnya stok makanan sangat minima sehingga menjejaskan keadaan kesihatan rakyat. Persengketaan antara pejuang jihad dan kumpulan ISIS juga semakin mengetepikan warga Nigeria. Tempat ke-7, Republik Sudan Selatan. Republik Sudan Selatan adalah salah satu negara yang menyumbang kepada keperluan dunia untuk minyak mentah. Bagaimanapun, perolehan KDNK per kapita hanya 569,407 USD. Inflasi yang berpanjangan telah menyebabkan kesengsaraan di negara ini lebih teruk, mencecah 51%. Bekalan makanan yang terhad menyebabkan 10.75 juta orang terpaksa menanggung krisis kesihatan. Tempat ke-6, Somalia. Salah satu daripada 10 negara termiskin di dunia pada tahun 2023, Somalia dilaporkan mempunyai jumlah KDNK per kapita sebanyak 561,406 USD. Negara yang digeruni klasi kerana sadis lanunnya ini terus berdepan tekanan ekonomi. Seramai 17.7 juta orang juga mengalami masalah kesihatan, kelaparan dan kemarau. Tempat ke-5, Madagaskar. Biarpun ia merupakan habitat spesies terancam dan menarik pelancong antarabangsa, ia tidak mampu mengangkat keadaan ekonomi Madagaskar. IMF meletakkan KDNK per kapita bekas jajahan Perancis ini pada 539,635 USD. Negara di benua Afrika ini banyak bergantung pada komoditi pertanian dan tekstil. Tempat ke-4, Republik Afrika Tengah. Sebagai salah satu pengekspor utama minyak, emas, uranium dan belian, keadaan ekonomi di Republik Afrika Tengah adalah teruk. KDNK per kapita pada tahun 2023 hanya 515,479 USD. Siapa sangka negara yang kini dipimpin oleh Faustin Archange Touadera ini kaya dengan sumber asli, bermula dari kopi, tembakau, kapas, jagung, kacang tanah, ubi kayu hingga sorghum. Tempat ketiga adalah negara Malawi. Malawi juga termasuk dalam 10 senarai negara termiskin di dunia pada tahun 2023. Negara di sebelah selatan tanah besar Afrika ini menggemari produk pertanian. Malangnya, IMF menunjukkan bahawa data KDNK per kapita hanya mencecah 482,055 USD. Isu kompleks berkaitan penebangan hutan hingga HIV/AIDS masih menjadi kerja rumah yang besar bagi kerajaan Malawi. Tempat kedua, Sierra Leone. Eksploitasi sumber mineral yang berlebihan menyebabkan keadaan persekitaran di Sierra Leone lebih terancam. Dengan tarikan keuntungan yang besar, negara di bahagian Afrika Barat ni bergantung kepada bantuan dari negara lain. KDNK per kapita ialah 471,606 USD sahaja. Dan tempat yang pertama adalah negara Burundi. Gelaran negara termiskin dimenangi oleh Burundi, sebuah negara di wilayah Afrika Timur. Hampir 12 juta orang di ibu kota negara Gitega terpaksa bergelut dengan krisis air dan sanitasi. Kekurangan makanan juga telah melanda Burundi. Perang antara etnik Hutu Tutsi memburukkan lagi keadaan di negara itu. Tidak mengherankan KDNK per kapita adalah sekitar 307.87 juta USD sahaja.
Itulah 10 senarai negara termiskin di dunia untuk tahun 2023 yang mempunyai KDNK per kapita terendah. Kemiskinan terus menjadi momok terburuk yang sering menemui jalan buntu. Pelbagai pihak terus mencari jalan penyelesaian bagi mengatasi masalah ini.